10 permainan kanak-kanak yang hanya tinggal kenangan. Jom kita tengok sama-sama. Yang ke-10, kita ada congkak. Selalunya permainan ini dimainkan oleh orang perempuan dan selalunya mereka menggunakan biji getah ataupun guli untuk main dalam permainan congkak ni, dan akan digunakan kayu yang ada lubang-lubang. So siapa yang banyak letak guli atau biji getah dalam lubang yang besar tu, dia akan dikira sebagai pemenang. Tetapi sekarang ni anak-anak muda terutamanya perempuan tidak minatlah untuk bermain permainan congkak ini. Yang ke-9, kita ada bola kertas. Selalunya permainan ini dimainkan oleh orang lelaki lah, sebab diorang ni ada yang jenis minat bola. So diorang akan buat kertas, lipatkan kertas tu dan buat dalam susunan contoh 11 orang dan menggunakan bola yang kecil daripada kertas juga. So diorang akan tekan-tekan bola tu, siapa yang gol masuk ke dalam gol yang dibuat juga dalam kertas akan dikira sebagai pemenang. So kalau dorang ni rajin sikit, dorang akan colourkan bola tu, dorang akan colourkan orang tu dalam warna jersey ke, dorang tulis nombor ke. So kalau korang pernah main, cuba korang komen sikit. Yang ke-8, kita ada cepek. So permainan cepek ni selalunya menggunakan penutup botol kaca yang dulu kalau botol kicap, botol sos, botol air dulu pun kebanyakannya adalah kaca. So penutupnya dalam bentuk aluminium lah. Kalau korang tengok nanti saya letak gambar. So dalam bentuk aluminium. So diorang kumpul benda tu, so dijadikan permainan. Dia selalunya diorang main ni jentik-jentik lah. So siapa yang kena jentikan yang paling banyak, dia akan menang. Betul ke tak? Yang ke-7, kita ada 7 selipar. So selalunya kalau kita balik daripada sekolah, balik daripada surau ataupun masjid, budak-budak zaman dulu memang suka baling 7 selipar. Maksudnya dia akan kumpul semua selipar kawan-kawan dia, dia akan susun dalam bentuk menegak macam ni. So bila dah susun macam tu, so akan ada seorang pembaling daripada salah seorang dorang ni baling. Siapa yang jatuh, dia dikira pemenang lah. So siapa paling banyak jatuhkan selipar, dia dikira sebagai pemenang. Yang ke-6, kita ada cop tiang. Selalunya permainan ini dimainkan ketika sekolah rendah, sekolah agama, dan selalunya kita akan main dengan campur-campur lah, lelaki perempuan dan sebagainya. Sampai ada yang sampai terhantuk tiang sebab berebut tiang. Sebab yelah terlalu seronok ketika itu, dan sekarang ni memang dah tak nampak lah orang-orang budak-budak atau yalah kanak-kanak bermain permainan ini. Yang ke-5, kita ada gasing. Selalunya gasing ni kalau dulu diperbuat daripada kayu, dan zaman berganti zaman bagi memudahkan budak-budak, gasing tu diperbuat daripada plastik. Dan selalunya sebelum main, diorang akan asah paku yang ada dekat gasing tu untuk orang kata tebuk pihak lawan. So nak bagi rosakkanlah gasing pihak lawan. Dan selalunya gasing ni dimainkan di simen dan tanah. So siapa yang bertahan lama, maksudnya gasing pusing paling lama atau berjaya merosakkan pihak lawan punya gasing, dia dikira sebagai pemenang. Yang ke-4, kita ada lawan pemadam. So pemadam dulu ni orang kata best lah, sebab dia ada gambar-gambar. Antaranya gambar bendera negeri, bendera negara. Lepas tu gambar kartun-kartun yang kita tengok dulu kat TV lah. Dulu mana ada handphone kan. So benda tu lah jadi penghibur kanak-kanak zaman dulu. Dan selalunya peraturan yang diorang buat, siapa yang mengalahkan paling banyak atau menjatuhkan pemadam tu atas pihak lawan, dia akan dikira pemenang. So selalunya budak-budak zaman dulu, siapa yang kalah akan dirampas pemadamnya. So diorang selalunya akan buat betul-betul, dan banyaklah kalau siapa yang paling banyak menang, banyaklah diorang kumpul, dan siapa yang banyak kalah, siaplah kena marah bila balik rumah. Yang ketiga, kita ada guli. So guli ni dimainkan selalunya di tanah lah, lebih seronok. Maksudnya diorang buat macam lubang sikit, so diorang letak guli banyak-banyak. So contoh ada 5 orang, so setiap seorang akan ambil satu guli dan akan baling. So guli yang keluar tu akan dikira diorang punya lah. Maksudnya kalau guli diorang, contoh 5 diorang baling guli tu, yang daripada bulatan tu, 5 yang terkeluar daripada bulatan tu, diorang ambil. So siapa yang paling kumpul guli paling banyak, dia dikira sebagai pemenang. Yang kedua, kita ada batu seremban. Permainan ini dikatakan sangat pro bagi pihak perempuan, kerana perempuan tangannya lebih laju. So permainan ini siapa tangan yang paling laju dikira pemenang lah. Dia hanya menggunakan, selalunya digunakan batu lah ketika dulu, dan zaman sekarang ada yang buat daripada pasir, dia letak plastik lepas tu letak pasir. So digantikan benda tu lah. Tapi zaman dulu hanya kutip batu-batu yang ada dekat tepi-tepi tu. Contoh kat sekolah kan, tepi-tepi batu. So main, selalunya main dekat tepi-tepi longkang lah, sebab lagi seronok.
Tempat pertama, jatuh kepada daun teruk. So selalunya permainan ini dimainkan oleh orang lelaki. Habis tangan dorang merah-merah sebab tertepuk dekat lantai. So selalunya dorang main dekat lantai. Dan daun teruk tu selalunya ada juga yang kumpul disebabkan koleksi gambar-gambar yang menarik. Antaranya gambar Kamen Rider lah, Ultraman lah, Doraemon lah, Shinchan. Gambar dia semua lawa-lawa. Ada yang kumpul dan ada yang main. Selalunya dorang dulu siapa yang kalah dorang akan ambil lah. Macam konsep pemadam tadi, siapa yang menang paling banyak dorang akan rampas lah kawan-kawan dorang punya daun teruk tu. Sebab ada yang simpan sebab sangat lawa lah ketika itu. Tapi malangnya semua itu hanya menjadi kenangan yang takkan dapat dilupakan buat selama-lamanya. Kerana ada daripada permainan-permainan ini yang dah tak keluar. Maksudnya orang dah tak main langsung dah permainan ini. So siapa yang pernah main, beruntunglah korang kerana korang ada pengalaman tu. So korang antara ke 10-10 ni mana yang korang pernah main atau korang pernah main 10-10 ni, korang boleh komen dekat ruangan komen. Saya Nasiruddin Nozaini. Kalau korang ada fakta-fakta menarik atau cerita-cerita nak saya ceritakan dalam video-video akan datang, korang boleh bagi tahu kat ruangan komen juga. Kita jumpa lagi di video akan datang. Bye bye. Assalamualaikum.